A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana mendengar serta cuba mendapatkan sesuatu yang baru dalam hidup anda. Alhamdulillah. Terima kasih juga kerana telah mengambil peluang untuk bersama saya pada hari ini. Saya mengambil masa yang tidak panjang untuk memberi anda sedikit panduan serta bagaimana untuk memprogram minda. Jadi dalam masa tak sampai sejam ini, di akhir saya memberikan sedikit penerangan ini, anda akan faham bagaimana untuk memprogram minda anda sendiri, memprogram minda isteri anda, memprogram minda suami anda, memprogram minda anak-anak anda untuk tujuan yang kita harapkan tadi. Sebab itu, saya ingin terima kasih banyak-banyak kerana kesudian anda semua untuk mendapatkan bersama dalam latihan yang pendek ini. Saya memang bagi secara percuma supaya semua orang di Malaysia ini, setiap rumah mereka akan boleh memprogram diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka untuk yang lebih baik. Sebelum lebih lanjut lagi, saya ingin kenalkan diri saya, iaitu nama saya Abdul Razak Arifin. Abdul Razak Arifin. Saya telah menyelesaikan lebih daripada 8 tahun terlibat dengan hypnotherapy NLP menggunakan model Aura Shifa yang saya belajar daripada Indonesia, dan ini adalah qualification yang saya telah diberikan dari sana. Dalam konteks akademik, saya ada master dalam HRD, Human Resource Development, dan first degree saya ialah Syariah Undang-Undang di Universiti Malaya, dan persediaan lain yang berkaitan dengan terapi minda, hypnotherapy dan aura healing. Jadi di atas ruang dan puan dan kesempatan yang saya miliki ini, yang dianugerahkan Allah SWT, yang dipinjamkan kepada saya, dan juga saya ingin mengambil kesempatan ini bagaimana saya nak deliver apa yang saya ada ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya tahu bahawa semua orang menghadapi masalah yang sama dan cabaran yang sama dalam konteks pada hari ini, dan cabaran-cabaran itu perlu ditangani. Dan oleh kerana kita tidak boleh bertemu dan bersemuka, maka program-program ini saya buat secara online, dan saya harap dia akan menjadi bekalan saya ketika bertemu dengan Allah SWT. Sebab itu latihan ini saya berikan secara percuma untuk tuan-tuan dan puan-puan. Hadami dan seterusnya amalkan sebahagian daripada nilai tambah dalam kehidupan. Sebagai nilai tambah dalam kehidupan. Baik. Jadi saya telah terlibat lebih dari 8 tahun, dan saya banyak terlibat dalam program-program sebelum ini, dan juga terapi-terapi personal pada orang yang bermasalah, dan Alhamdulillah ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, kena beritahu. Sebab yang memberi kejayaan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya sekadar berikhtiar. Kita hanya sekadar berikhtiar. Yang akhirnya nanti sebenarnya yang memberikan kejayaan itu, boleh itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita. Kita hanya sekadar berikhtiar. Dan ini adalah sebahagian salah satu ikhtiar, bukan satu-satunya ikhtiar. Ini kena clear, tuan-tuan. Ini adalah sebahagian ikhtiar, salah satu ikhtiar, bukan satu-satunya ikhtiar. Bukan satu-satu ikhtiar. Baik. Melalui pengalaman 8 tahun itu, maka saya telah mewujudkan satu modul ataupun saya membina kerangka program khas bagaimana kita nak reprogram balik untuk memprogramkan minda kita ini. Kerana setiap hari ada sahaja perkara-perkara yang sabotaj diri kita, dan dan juga sabotaj anak kita, isteri kita, suami kita, dan jika kita tidak memprogramnya, maka kemungkinan kita akan dirundung malang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua itu saya wujudkan nama dia sebagai AMP lah, iaitu Alpha Mind Programming, di mana kita nak memprogramkan minda kita apabila berada dalam gelombang
gelombang itu dipanggil gelombang alfa. Saya akan cuba memberikan penjelasan secara terperinci kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, saudara-saudara dan saudari-saudari yang mendengar dan menonton rakaman ini, supaya dapat gambaran dan kemudian boleh buat sendiri di rumah dan bila-bila masa untuk pekerjaan anda, untuk bisnes anda, rumah tangga anda dan akademik dan sebagainya. Baik. AMP adalah Alpha Mind Programming, salah satu sistem terbina, iaitu program latihan yang menggabungkan konsep-konsep barat yang sangat saintifik seperti hipnosis, hipnoterapi, NLP dan konsep-konsep spiritual. Kita ikat dengan disiplin ilmu Islam supaya dia tidak terlandas atau tercabut dari nilai akidah. Kerana ramai orang menyatakan bahawa ini ada unsur-unsur perkara yang boleh merosakkan akidah. Betul, dia boleh merosak akidah jika kita yakin bahawa ilmu ini yang boleh mengubah kita. Sebenarnya yang mengubah kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya sekadar berikhtiar. Ini sebagai alat, vehikel untuk mengembalikan fitrah manusia dalam proses membentuk sikap dan mindset manusia sebagai proses mencapai apa yang mereka hajati. Kita ada cita-cita dan kebanyakan cita-cita kita telah disabotasi oleh perkara-perkara di sekeliling kita. Semua orang ada cita-cita. Setiap hari kita akan mendengar kalimat hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Artinya semua orang diminta untuk berjaya, menuju kejayaan. Jadi kejayaan itu telah disediakan. Apa-apa bentuk kejayaan, sama ada yang kita sangka ataupun yang kita tidak sangka. Jadi Allah dah sediakan untuk kita. Tapi kenapa dalam kalangan kita ada yang kurang berjaya atau tidak berjaya? Walaupun semua itu di dalam kerangka izin Allah Subhanahu Wa Taala, namun Allah Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk berikhtiar. Maka ikhtiar kita lah untuk mencapai cita-cita kita. Tidak ada orang memilih untuk gagal. Kalau saya tanya, antara gagal dengan berjaya, apa pilihan anda? Semua orang nak berjaya. Antara kaya dengan miskin, apa pilihan anda? Semua orang nak kaya. Antara bahagia dengan derita, apa pilihan anda? Semua memilih untuk bahagia. Maka sebenarnya, adakah kita mempunyai pilihan? Sebenarnya kita tidak ada pilihan melainkan berjaya. Kita tidak ada pilihan melainkan kaya. Kita tidak ada pilihan melainkan bahagia. Dan itulah pilihan kita dan kita tidak memilih yang lain. Namun banyak anasir-anasir yang berada di luar diri kita ini dan juga dalam diri kita yang sentiasa sabotaj diri kita, yang mendorong kita untuk gagal. Maka dengan itu, seandainya bertemunya takdir Allah Ta'ala secara sunatullahnya dan ikhtiar kita, dan ikhtiar kita itu menjaga kegagalan, maka kita akan dapat kegagalan. Kalau kita tidak, ataupun kita melakukannya dengan ikhtiar kita, mengikut sunatullahnya untuk berjaya, maka Allah Ta'ala izinkan untuk berjaya. Jadi ini sebahagian daripada program untuk mengembalikan fitrah kita. Baik, kita bermula untuk memahamkan tentang bagaimana kita untuk merubah diri kita, untuk reprogramming diri kita ini, dengan kita quote satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang selalu kita dengar. Tapi kita dengar yang pendek, yang tengah-tengah. Kalau ayat penuhnya ayat 11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Ayat ini selalu kita dengar dan kita baca, dan selalu penceramah-penceramah motivasi memberikan maknanya kepada kita. Mari kita lihat bagaimana untuk merubah, untuk memprogramkan diri kita. Baik, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergilir-gilir di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada dalam dirinya atau pada diri mereka sendiri.
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sesekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang kesebelahnya Allah menjelaskan, memang betul dalam risalah tauhid menjelaskan memang Allah Taala setiap manusia itu akan diberikan 10 malaikat yang menjaga, malaikat hafazah dikatakan, dinyatakannya iaitu membisikkan perkara-perkara yang baik dalam diri kita, di telinga kita ini, supaya kita cenderung untuk melakukan kebaikan, cenderung untuk mendapatkan kejayaan. Namun bila nak melakukan perubahan, Allah Ta'ala kata dalam ini, ma biang musim, kalau nak berubah boleh, tapi kena ubah apa yang ada di dalam apa ma biang musim itu, apa yang ada di dalam diri mereka. Kalau dalam tafsir yang lain, ini tafsir Ar-Rahman, kalau tafsir yang lain fi zilalil Quran dengan ma biang musim itu adalah di dalam jiwa mereka. Kita kena ubah apa yang ada dalam jiwa kita. Kalau dalam konteks saintifik dikatakan minda kita kena ubah, maka barulah Allah Ta'ala akan mengizinkan perubahan kita berlaku. Maka kita kena ubah apa yang ada di dalam untuk menzahirkan apa yang di luar. Jadi, dan kemudian Allah telah menjelaskan bahawa dan apabila Allah mengkenai keburukan terhadap satu kaum, bila perintah Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala berlaku, maka dia tidak akan boleh menolaknya. Kita tidak akan mampu boleh menolaknya. Jadi ikhtiar kita ini ada sebahagian dari ikhtiar untuk mendapat kejayaan. Kalaupun Allah tidak izinkan, ikhtiar itu sudah sebahagian daripada perbuatan soleh yang kita mohon kepada Allah SWT agar balasannya nanti di akhirat. Baik, itu kita nak berubah. Baik, saya rujuk pada hadis riwayat Tirmizi, hadis yang biasa kita dengar berkaitan tentang bagaimana kita nak berubah. Ini hadis qudsi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah subhanahu ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu haina yazkuruni fa in zakarni fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa ila akhir hadis, hingga akhir hadis. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini saya tak bacakan habis. Saya nak ambil dia punya gist yang kita nak bawa ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menurut sangkaan hamba-Ku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku, dan jika dia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku, dan jika dia mengingatku dalam kelompok, maka akan mengingatnya dalam kelompok, dan lebih baik daripadanya. Dan jika ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta, dan jika dia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa, dan jika dia datang kepadaku sambil berjalan, maka aku datangnya dengan berlari-lari kecil. Hadis tajrih riwayat Tirmizi. Baik, maksud di sini ialah maknanya bila kita buat sesuatu, maka Allah akan bagi lebih daripada kita. Kita buat satu, Allah bagi lebih kita. Lebih-lebih kalau perkara-perkara yang baik. Sebab tu Allah Ta'ala dalam hal ini menjelaskan, aku menurut sangkaan hamba-Ku kepadaku. Sangka, kita sangka apa? Ini dipanggil self-talk. Apa kita sangka? Apakah yang selalu kita bisikkan dalam diri kita? Ini yang selalu kita sabotaj. Alah, susahlah, bolehlah, macam manalah kita macam ni, bedallah. Perkataan-perkataan yang kita pilih, yang kita tanam dalam diri kita, itulah sebenarnya sangkaan kita. Dan kemudian sangkaan ini biasanya kita buat secara self-talk ataupun kita berbisik. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika kita berbisik dengan diri kita, kita tidak pernah berbohong. Itulah waktu yang paling ikhlas. Itulah yang paling ikhlas, maka yang paling ikhlas itulah yang paling mustajab. Maka Allah Ta'ala akan izinkan sangkaan kita. Yalah, kalau kita bercakap, contohnya anak ambil periksa dan sebagainya, walaupun kita doakan dia, walaupun kita baca Yasin 40 kali untuk anak kita, bahkan diri kita, tapi ketika kita berbisik seorang-seorang, apa kita cakap? Kalau kita cakap seorang-seorang,
Bukan cakap dengan isteri, anak, dengan kawan-kawan. Kau cakap dengan seorang-seorang katakan entahlah. Perkataan itu sudah menunjukkan adanya elemen-elemen mempeleceh dan mempelecehkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mempelecehkan Allah sebenarnya Maha Berkuasa yang boleh memberikan kejayaan kepada kita. Dan inilah yang amat berbahaya ketika kita nantilah inilah yang akhirnya maka negatif yang kita fikir itulah yang akan sabotasi diri kita dan kita tidak akan berjaya. Kita buat bisnes contohnya online ke bisnes itu, kita cakap aku ni saya tak berjaya, yang aku rasa aku bukan businessman lah. Maka kun fayakun, sebab dia berbisik dengan diri dia sendiri. Kalau orang pula cakap dengan dia, kau ni begini katakan, kemudian kita berbisik dengan kita, agaknya lah, betul lah, itu juga akan menyebabkan kita jadi sabotase diri kita. Sebab itu kita kena program balik diri kita. Sebab ini adalah sentiasa berlaku dalam diri kita, yang merosakkan diri kita, anak kita, kawan kita. TV rosakkan, kawan, WhatsApp, Facebook, semua berita-berita buruk, berita-berita palsu, berita-berita menjadikan kita resah, gelisah. Dan ini akan merosakkan cita-cita kita. So maka kita kena melakukan program. Okey, macam mana kita nak ubah yang ada di dalam tadi untuk diprogram balik? Mesti ada ilmu. Kita mesti ada ilmu. Kita tak boleh hentam kromo je. Mesti ada ilmu, baru kita boleh berjaya, baru kita akan berjaya dan dapat melalui reprogram ini. Okey, kena ada ilmu. Ilmu tu apa? Ilmu itu adalah kedatangan makna pada diri. Kedatangan makna. Contohnya kita belajar di sekolah memandu. Kalau sekolah memandu, lampu merah itu berhenti. Kita dapat ilmu. Adakah ilmu itu memberi makna kepada kita? Belum tentu. Tatkala kita memandu dan kita sampai di traffic light dan lampu traffic light bertukar kepada merah, maknanya berhenti. Jadi kalau merah lah berhenti, itu artinya kedatangan makna pada diri. Kalau dia langgar je merah, lantaklah, bermakna ilmu itu tidak bermanfaat atau tidak memberi makna pada diri dia. Tidak memberi makna, dia langgar je contohnya. Macam mana kita nak dapat makna? Macam mana kita nak dapat makna? Merah tu berhenti melalui bahasa. Ya, bahasa internasional. Merah berhenti, hijau jalan, kuning bersedia. Kuning bersedia untuk berhenti. Jadi itu bahasa. Guruh di langit, maknanya nak hujan. Itu dia. Jadi itu memberi makna bahasa dia, bahasa Allah SWT melalui guruh. Anak kecil yang menangis, dia menangis je, maknanya nak susu. Itu maknanya kedatangan makna pada diri. Kita pergi ke tandas, ada logo kepala orang pakai songkok dengan orang pakai tudung. Maknanya ini tandas lelaki, ini tandas perempuan. Kalau kita hentam saja masuk tandas lain, termasuk tandas perempuan, katakan kita seorang lelaki, maka orang kata orang ni gila ke? Orang ni tak reti bahasa ke? Dia kata tak reti bahasa. Apabila kita langgar lampu merah, orang kata apa? Tak reti bahasa orang tu. Sebab dia tak dapat makna daripada lampu itu. Dan nak dapat itu daripada maksud itu ialah tanda. Nak dapat bahasa itu adalah tanda. Bahasa itu adalah tanda. Jadi kita ada logo tertentu, tanda tertentu. Ada tanda tiga segi bahaya di hadapan, ada kon, mana ada lubang, jangan buat laju. Itu orang yang bagi orang yang ada ilmu, dan akhirnya mereka akan datang makna.
Kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu, kita langgar dah. Kita tak ada ilmu, kita tak tahu rupanya itu maknanya ada lubang, kita langgar juga. Kita rosak sebab kita tak ada ilmu. Baik, saya sebelum sikit. Jadi otak kita ni, minda kita, dia akan proses sampai kedatangan makna pada diri melalui tanda. Kenapa kita cakap dengan anak kita 2-3 kali dia tak faham? Cepat sembahyang, tak bangun juga. Tutup TV, tak tutup TV juga. Buat kerja rumah, tak buat kerja rumah juga. Sapu sampah, tak sapu sampah, dia duduk relax. Kita cakap dia, tak kerti bahasa ke dengan anak kita, betul tak? Betul. Atau isteri kita, atau suami kita, duduk, dia tak buat apa-apa. Dah cakap banyak kali, tak faham-faham. Maknanya dia tak dapat makna. Kita cakap ni tak memberi makna, sebab makna itu akan merujukkan tindakan. Saya cakap tadi, bila nampak lampu merah, artinya berhenti, tindakannya tekan brake. Kalau tahu berhenti tapi tak tekan brake, accident. Kita cakap, kenapa anak kita tak bangun juga subuh? Kenapa suami kita tak bangun? Kenapa anak kita nak sapu sampah? Kenapa tak buang sampah? Kenapa asyik tengok TV je? Dah cakap banyak kali. Kenapa tak bangun-bangun untuk solat berjemaah contoh? Kerana dia tak dapat makna. Kita cakap tu tak memberi makna. Sebab kalau memberi makna, dia mesti bertindak. Kalau memberi makna, mesti bertindak. So, sebab otak kita ni, dia nak faham, dia kena faham sampai datang makna melalui tanda. Kalau kita buat rotan, datang buat rotan, alamak, tanda kan rotan, maknanya mak tengah marah, tindakannya bangun dan pergi sembahyang. Kalau kita tak rotan, cepatlah nak je, relax je. So, itu tidak memberi makna pada dia. So, dia tidak bermanfaat sebab ilmu itu tak memberi makna. Tindakan itu tak memberi makna. Maka kita pun ambillah isyarat rotan ataupun isyarat mata jeling. Kalau dia berilmu, dia faham, ini maknanya mak ayah sedang marah. Tindakannya tutup TV. Tindakannya bangun, ambil wuduk dan solat. Itu maknanya kalau kita nak mengubah mereka sampai makna tu datang dalam jiwa dan dalam diri mereka. Nak berubah, kena ubah makna yang ada dalam jiwa, makna. Kalau dia tak dapat makna lagi, dia tak akan berubah. Jadi masyarakat yang jadi kelang kabut pada hari ini, anak-anak kita, cabaran-cabaran ini sebab dia tak dapat makna. Apa maknanya solat, apa maknanya game. Jadi game tu lebih seronok, itulah lebih bermakna bagi dia. Solat itu tak seronok, itu tak memberi makna pada dia, maka tidak bertindak. Manusia tu dia akan bertindak untuk sesuatu yang membahagiakan dia. Ini cara otak kita bertindak. Baik, saya harap tuan-tuan boleh nampak. Kalau tak nampak tak apa, lepas ni kita lebih faham. Okey, apakah beza otak dengan minda? Otak ialah organ dalam tubuh manusia yang berada di bahagian atas sekali. Otak kita ni fungsinya mengawal dan memfungsikan anggota tubuh badan yang lain. Pankreas kita, jantung kita, paru-paru kita, ni dikawal. Dan dia menjana minda melalui proses berfikir dan aktiviti kreativiti manusia. Maka dia menjana minda melalui bersambungnya neuron-neuron itu, maka otak tu jadi aktif dan melahirlah dipanggil sebagai dia berfikir. Baik, otak ni umpama komputer. Minda pula ialah hasil proses dalam otak manusia yang membentuk nilai, perasaan, kepercayaan dan pandangan hidup. Proses tu maka dia mendapat makna melalui proses tadi. Minda sedar mengawal rasional perbuatan manusia. Minda ni ada dua, minda sedar mengawal tindakan rasional manusia, minda bawah sadar mendorong perbuatan manusia. Bila dia tengok kita dah jeling, dah pegang rotan, maka rasionalnya tutup TV. Kalau tidak, kita akan sakit. Minda sedar dia bergerak. Tapi minda bawah sadar kita tak tahu dia benci ke, marah ke, terpaksa ke, nak ke. Tapi kalau kita selalu buat, dia akan jadi tabiat. Lama-lama mak cakap dia tahu ada rotan. Walaupun tak tunjuk rotan, dia terus pergi.
sembahyang contohnya, dia akan jadi kebiasaan, dan ini dipanggil sebagai perisian atau program yang terprogram. Minda itu diprogramkan. So mak bapak kita dulu memprogramkan minda kita masa kecil-kecil di alam buayan, lagi telah diprogramkan minda dengan kalimah-kalimah yang suci. Semasa kita diazankan telah lahir di kalimah yang suci. Dan tengok kalau orang bukan agama Islam, orang non Muslim, mereka memprogram minda anak mereka dengan amalan mereka, maka terjadilah anak itu daripada yang diprogramkan oleh mak bapak dia pada masa itu. Itulah yang kita faham tentang anak itu lahir sebagai kain putih. Mak bapak lah yang mencorakkan anak itu. Mak bapak yang memprogramkan. Nak program apa? Program jahiliah ke? Program Islamis ke? Atau program Majusi ke? Program Yahudi ke? Atau Nasrani yang ada dalam minda mereka. Maka diprogram, akhirnya terdoronglah minda bawah sedar jadi satu amalan tabiat kerana proses berfikir tadi kan. Okey, untuk fasa pertama sudah selesaikan untuk tuan-tuan faham. Mari kita kenali pula fungsi secara fizikal otak kita. Ini mungkin saintifik sikit, saya tak akan pergi lebih detail kerana saya nak bagi tahu pada tuan-tuan bagaimana otak kita berfikir secara ringkas untuk kefahaman simple kita sebelum kita memulakan bagaimana nak memprogram minda kita. Jadi kenali fungsi otak kita. Jadi otak kita ni ada 4 bahagian. Di bahagian depan dia berada frontal lobe, di bahagian atas dia berada parietal lobe ke atas ni, kemudian di bahagian tepi kiri temporal lobe, dan juga di bahagian belakang kita sini dipanggil occipital lobe. Jadi ini adalah bahagian-bahagian otak yang ada fungsi mereka bila neuron-neuron bersambung, dan di sinilah proses membina minda itu berlaku. Membina minda berlaku. Baik, saya secara simple ni tuan-tuan dan perempuan, bahagian depan warna biru ni, frontal lobe ini fungsinya ialah untuk mengawal emosi, penakulan, percakapan, pergerakan, perancangan dan penyelesaian. Sebab tu kita kadang-kadang suka pegang bahagian atas ni ketika kita sedang berfikir. Di bahagian atas. Sebagai orang Muslim, kenapa Allah Ta'ala suruh kita banyak sujud? Untuk membina kecekapan kita, percakapan kita, pergerakan kita. Sebab tu kita kena banyak sujud. Orang yang kurang sujud lebih sampai umur 40 tahun dia ada masalah 40 tahun emosi. Di otak bahagian depan ni dia umur 40 tahun baru dia sempurna. Jadi kalau kita banyak sujud, insya-Allah Ta'ala lepas umur 40 kita boleh jadi orang yang lebih baik, terprogram dengan benda baik, sebab kita akan menjadi orang yang taat pada Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita selalu sujud. Kalau kita tak suka sujud, maka saraf-saraf di atas ni tidak aktif, sebab kita jarang sujud. Okey. Jadi ini bahagian depan ni. Jadi fungsinya untuk mengawal emosi, penakulan, percakapan, pergerakan, perancangan dan penyelesaian. Okey. Kemudian di bahagian parietal lobe ini, iaitu bahagian atas tu kuning, bahagian ini adalah untuk bertindak balas terhadap sentuhan, tekanan haba dan kesakitan. Maksudnya kalau kita kena duri, kita kemalangan, kita luka, yang bahagian sini dia akan busi. Dia akan bersambung-sambung memberikan isyarat-isyarat pada organ-organ untuk bertindak balas kerana ada satu kecederaan, tekanan haba, kesakitan dan sebagainya. Ini otak kita punya fungsi dia. Baik, kemudian inilah proses yang berlaku. Baik, di bahagian kedua-dua kiri ini, temporal lobe ni, iaitu bahagian tepi kiri dan kanan untuk bertindak terhadap apa yang didengar dan proses mengingat. Ini dia dengar. Pada bila dengar sesuatu, dia proses. Dengar sesuatu, proses. Sebab kadang-kadang kalau kita fikir, kita tak dengar sesuatu, dia proses lepas lain. Dia dengar satu, untuk dia proses. Ini berarti bahagian otak sebelah kiri dan kanan aktif dan neuron akan saling bersambung apabila mendengar muzik, bunyi, nada suara, memproses dan simpan dalam memori. Apa-apa saja yang kita dengar, dia tak ada tapis di sini. Yang baik, yang buruk dia akan dengar, dia proses dan disimpan dalam memori. Cuma nilainya apa? Nilai baik ke nilai buruk? Kalau kita belajar agama, kita tahu yang baik, kita buruk. Kalau kita tak ada belajar, maka yang dengar tu best,
Walaupun dia buruk, maka kita anggap tu best. Sebab dia tak ada di dasar Quran ilmu tadi. Makna? Di bahagian belakang objektif rob ni. Iaitu bertindak balas terhadap apa yang dilihat dan nampak oleh mata. Nampak, tengok. Bahagian belakang dia akan bersambung dan aktif dan memproses maklumat apa yang kita lihat dan kita nampak di bahagian belakang ni. Okey. Saya nak beritahu tuan-tuan, walaupun banyak perkara yang saya nak sentuh, tapi kita kena tahu satu saja. Baik. Apabila proses ini berlaku, neuron-neuron ini bersambung-sambung, memberi maklumat. Sama ada sakit, sama ada emosi, atau yang kita dengar, untuk teringat dan juga kita lihat untuk kita proses. Semua ini, bila dia keluar saja maklumat, tuan-tuan, ada sejenis neurotransmitter atau bahan kimia yang terkeluar dari neuron untuk membawa daripada satu neuron ke neuron jadi jumper. So dopamin akan keluar, bawa maklumat. Dia macam lah, dia bawa maklumat dia hantar. Fungsinya ialah yang dikeluarkan oleh neuron untuk menghantar isyarat ke sel saraf yang lain dalam otak, termasuk beberapa laluan dopamin yang berbeza. Salah satunya memain peranan utama ialah komponen pendorong tingkah laku, mendorongkan ganjaran. Jangkaan ganjaran yang berbagai jenis meningkatkan tahap dopamin yang terhasil di dalam otak. Dopamin ni dia adalah sejenis neurotransmitter yang memang membawa chemical kebahagiaan, dipanggil suka, seronok, keterujaan, kegairahan, ada keluar. Tadi bila dapat ilmu tu, kalau kita seronok dengan ilmu tu, dia keluar lah banyak. Kalau tak seronok dengan ilmu tu, dia keluar sikit je, sebab dia hantar maklumat tapi dia tak sungguh-sungguh. Sebab kita tak nak, tak banyak. Tapi bila banyak tu seronok. Sebab tu kadang-kadang orang yang ketagihan ni, sebab dopamin dia boleh menyebabkan ketagihan game, dia boleh tahan sampai 2-3 pagi tak tidur, dia tak ngantuk. Sebab dopamin dia keluar, dia akan jadi cergas, dia akan jadi luar biasa, dan dia nak lagi. Tubuh badan kita memerlukan dopamin tadi. Dia akan sentiasa mencari perkara yang boleh menyebabkan dopamin ini keluar. Kalau dia negatif, maka dia akan membawa kepada negatif. Begitu. Okey. Ini adalah keratan dopamin yang bentuk biji-biji itu, tuan-tuan. Dia akan mengalir, dia akan pindah daripada satu neuron ke satu neuron, membawa mesej yang ada nilai. Nilainya apa? Kalau nilainya buruk-buruklah. Orang hisap dadah, orang ketagihan rokok, ketagihan judi dan sebagainya. Sebab dia keterujaan tu, dia akan keluar dopamin tu banyak-banyak. Lepas tu bila dia nak lagi sebab dah tak dapat, dia tak keluar, dia perlukan lagi. Dan akhirnya akan bertindak balas. Itu jadi tak rasional. Nauzubillah min zalik. Itu menjadi ketagihan, dia nak lagi. Ini bahaya. Kalau benda-benda itu negatif. Kalau perkara itu yang baik, alhamdulillah. Kalau dia ketagihan solat, tak ada masalah. Ketagihan qiyamul lail, tak ada masalah. Ketagihan membaca Al-Quran, tiada masalah. Tapi kalau yang berbeza, sebab dopamin ini dia membawa nilai. Buruk ke baik, dia tak buang buruk, dia tak buang baik, dia tak ambil baik, dia ambil semua. Ini risiko kalau kita tidak tahu bagaimana nak reprogram balik. Sebab tu kenapa reprogram. Sebab kalau dah terkeluar dopamin kepada negatif, kena reprogram balik. Nanti kalau tidak, nanti akan sentiasa dan akhirnya dia ketagihan pornografi, ketagihan gadget dan sebagainya. Maka inilah yang saya nyatakan dalam program saya ini, bagaimana kita memprogram diri kita, minda kita, supaya dopamin ini hanya keluar untuk benda yang positif saja. Kita setkan yang negatif dia tak keluar, dia tak berminat. Begini Fungsi dopamin ini adalah berfungsi sebagai neurotransmitter, tadi menghantar maklumat, menimbulkan perasaan positif, bahagia dan gembira, mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan seseorang, mempengaruhi proses pencernaan dan sistem daya tahan tubuh, mengawal tekanan darah dan pembuluh darah, mempengaruhi sistem organ tubuh, jumlah rembesan memberi kesan kesihatan. Makin banyak, makin bahagia, makin sehat, makin kuat secara sunnatullahnya, dan mempertingkatkan fokus dan ketekunan. Jadi dopamin ni bila dia keluar, dia boleh menyebabkan berlakunya apa dia panggil ketagihan. Ketagihan.
Lepas tu ni amat berkaitan dengan reprogram kita. Okey. Apabila kita mendengar, melihat, membaca dan apa-apa aktiviti yang membahagiakan, maka berlakulah proses penyampaian maklumat dalam otak kita. Semua neuron bersambung dan dopamin terrembes keluar dengan nilai yang dibawa bersama, baik ke, buruk ke, jahat ke, dengki ke, sakit hati ke. Ya. Contohnya, jika proses mendapatkan ilmu itu mengujakan dan membahagiakan, maka dopamin keluar dengan banyak dan biologi tubuh badan kita akan cergas dan bertenaga dan mahukan situasi dan emosi itu lagi. Dia nak belajar lagi, nak buat matematik lagi. Sebab badan kita perlukan dopamin untuk jadi cergas, untuk jadi bahagia, untuk jadi sihat. Akhirnya biologi tubuh menunggu-nunggu dopamin keluar lagi dengan banyak, maka minda kita telah menanam satu nilai baru, iaitu proses mendapatkan ilmu ada amat membahagiakan dan menggembirakan. Kedatangan makna pada diri tadi, maka otak menghantar isyarat pada anggota lain untuk melakukan aktiviti, mendapatkan ilmu lagi dan lagi. Jadilah ada tabiat kebiasaan. Saya cakap secara saintifiknya. Inilah bila kita scan dalam otak ada ni melalui aktiviti-aktiviti tadi, maka makin bila dia kerana perkara yang dia suka, dia gembira, maka dia bersambung dan dia jadi terus aktif dan dopamin keluar. Makin bersambung, makin banyak dopamin keluar. Yang menjadi tabiat, sistem nilai, sistem kepercayaan pada hidup yang baru. Atau menggali kembali pada fitrahnya lah. Maknanya fitrah kita apa? Okey. Kalau yang negatif, sebagaimana saya cakap tadi, negatif. Kalau game itu benar mengujukan, membahagiakan, maka akan keluarlah makin banyak dopamin keluar dan risiko. Kalau kita tak buat apa-apa, tak reprogram balik, akan berlakulah ketagihan, akan melawan mak bapak, bergaduh dengan mak bapak, dan akhirnya perkara yang fitrah sepatutnya jadi dia tak terprogram bagi yang lain, maka na'udzubillah min zalik, takut dia akan membawa kerosakan dan kehancuran kepada anak kita, termasuk diri kita, kawan kita, isteri kita dan sebagainya. Ia menjadi tabiat sistem nilai baru. Jadi akhirnya mungkin merokok, mungkin berjudi, dadah, dan akhirnya dia suka. Sebab dopamin dia tak tahu nilai baik, nilai buruk. Dia nilai best saja. Nilai baik, nilai buruk ni kita belajar dalam agama. Mahmudah, mazmumah. Dan dopamin dia tak belajar benda tu. Dia keluar je. Best keluar. Okey. Jadi dalam kajian yang dibuat di beberapa institusi berkaitan tentang tingkah laku manusia dan juga otak-otak manusia ini, dikatakan bahawa umur manusia ini daripada 0 hingga 7 tahun, otaknya cergas tanpa minda yang terprogram. Lahir saja budak ni tak ada terprogram pun minda dia. Program minda dimuat turun melalui penglihatan dan pendengaran. Budak-budak ni dia terpengaruh, dia terprogram dengan apa yang dilihat dan yang didengar yang mak bapak kita. Sebab itu kadang-kadang anak itu berbeza antara anak sulung, anak nombor 2, nombor 3, nombor 4 sebab apa yang dilihat, yang didengar. Tapi dia ber0 sampai 7 tahun. Program apakah yang dimuat turun sepanjang tempoh itu untuk diproses menjadi sistem nilai, kepercayaan dan pandangan hidup dalam anak kita atau diri kita. So ni kalau anak kita nak bantu anak kita yang bawah 7 tahun, maknanya kita kat rumah tu banyakkan aktiviti yang positif. Kalau dia tengok TV pun aktiviti yang positif dan tingkah laku yang positif, maka dia akan terprogram dengan perkara-perkara yang positif. Ini 0 hingga 7 tahun. Kalau kita baca buku Tarbiyatul Aulad Abdullah Nasir Alwan, dia menjelaskan tentang umur anak-anak yang kita perlu training daripada 0 hingga 7, 8 hingga 14 hingga 21 dan seterusnya. Ini adalah umur dan bagaimana cara kita mendekatkan diri kita pada anak kita. Contohnya kalau anak lah, atau membentuk diri kita. Tapi sekarang ni kebanyakan kita yang dengar ni lebih daripada 7 tahun. Betul. Jadi untuk umur 8 tahun ke atas, minda otak kita cergas tapi dengan terprogram, telah diprogramkan. Keluar saja rumah kita, anak kita dah diprogramkan. Lahir tu mak bapak programkan, TV programkan, kawan programkan. Jadi tinggal program itu positif atau negatif. Tinggal itu benda yang melepas jangan dikenang. So sekarang ni macam mana kita nak programkan balik? Untuk 8 tahun ke atas kena program.
proses memprogramkan semula minda harus dilakukan dengan ubah tabiat yang salah tadi kepada yang betul. Perlu diprogramkan semula. Memprogram semula minda berlaku secara automatik di minda sebenarnya tuan-tuan ialah waktu kita tidur dan waktu kita bangun tidur melalui sistem yang Allah telah jadikan pada kita. Sebenarnya setiap hari Allah bagi ruang kita untuk memprogram semula minda kita. Sebab itu jangan sampai tidur depan TV, nanti TV lah memprogram kita. Jangan tidur dalam keadaan kita membenci anak. Kita bergaduh dengan anak kita dan kita tidak memaafkan dia sebelum kita tidur dan sampai kita tidur. Terprogram nanti anak jadi jauh dengan diri kita. Jangan kita membenci isteri kita, suami kita bergaduh sampai kita tertidur. Nanti kita memprogram benci itu menjadi sistem nilai yang baru dan membenci sampai bila-bila. Sebab itu kenapa digalakkan kita maafkan semua orang sebelum tidur. Maafkan, ampunkan semua orang, maafkan orang sebelum tidur, kemudian kita tidur. Kita memprogram secara simple dan juga bangun tidur. Kenapa kita bangun tidur, kita nak cakap apa? Aku ni, aku bangun tidur pagi ini, hari ini ada hari yang bahagia bagiku contohnya. Kita dah jalan. Jadi itu sebenarnya kita sedang memprogram minda kita. Kita setiap hari Allah telah beri pemrograman ini ialah waktu nak tidur, waktu bangun tidur. Itulah diprogramkan diri kita. So bagaimana caranya tuan-tuan? Ialah pertama ialah sebenarnya proses itu berlaku minda bawah sadar kita berfikir apabila mahu dan tahu. Sekarang ni prinsipnya mahu dan tahu. Nak berubah ke tak nak berubah? Kalau tak nak berubah, tak payah. Tuan-tuan tak perlulah meneruskan saya punya video ni sebab kita tak nak berubah. Dia mesti prinsipnya mahu. Memang saya nak berubah. Memang saya nak jadi kaya. Memang saya nak jadi businessman yang hebat. Memang saya nak anak-anak saya belajar. Memang saya nak bertambah kasih sayang suami isteri. Memang saya nak berhenti merokok. Memang saya nak berhenti berjudi. Memang saya berhenti nak berdadah sebagainya. Memang saya nak. Okey, baru boleh bincang. Kalau tak nak, tak boleh. Mesti nak dulu. Dan tahu ni harapannya yang kita melalui proses ni tahu, macam ni prosesnya, itu tahu. Kemudian bila kita tahu dan kita mahu, maka kita memberi arahan kepada minda bawah sadar kita. Kita memberi arahan pada minda bawah sadar kita bahawa kita nak berubah dengan cara ini. Kemudian kita tidurlah malam tu. Kita tidur malam tu, maka di proses minda bawah sadar akan memproses keinginan kita tadi sebelum tidur. Atau bila-bilalah nak berubah. Ya Allah, aku nak berubah ya Allah. Kemudian kita tidur. Nak berubah apa? Kena ubah, sebut nak ubah jadi apa, jangan ubah je. Tapi otak kita tak ada makna kan. Nak berubah apa kan tak ada makna. Jadi tak boleh proses. Sebut nyata dan jelas baru otak tu dapat makna. Oh, nak ni, okey. Dia akan buat. Timbul perasaan, jadi tabiat. Ketika dalam proses minda bawah sadar ketika kita tidur tu. Kemudian jasad bertindak, timbul hasrat dan daripada minda bawah sadar. Dan nanti esok bila bangun, tak lagi kita jadi tak suka merokok, kita tak suka tengok pornografi ke, kita dah tak suka makan makanan yang tidak berasap menyebabkan kita gemuk. Untuk kurus pun boleh. Okey. Ini proses dia. Baik. Bila kita tahu memprogram minda kita sendiri, teknik kita ni tadi, dah tahu, tuan-tuan boleh buat macam-macam tuan-tuan boleh guna untuk memprogram minda kita sendiri. Macam mana kita nak guna? Yang pertama, untuk mencapai cita-cita dan impian. Mana kalau kita tahu, mungkin nak buat PhD ke, mungkin tuan-tuan nak jadi kaya ke, nak cari cantik, nak jadi sehat, nak jadi hidup harmoni melalui program minda kita balik. Semua tu datang daripada Allah Ta'ala. Kita sediakan vehicle saja, maka Allah menjemput nikmat Allah Ta'ala menjadi kekayaan, kecantikan, kesihatan dan keharmonian. Mencapai insan yang sempurna dan cemerlang intelek, emosi dan spiritual. Jadi cepat macam saya cakap tadi, kita jadi baik, kita tak menjadi pemarah, pendendam, pembaran. Kita berfikir secara rasional, kemudian kita suka tolong orang, kesian orang, dan kita suka derma pada orang contohnya. Jadi kita jadi orang yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tadi manusia dalam konteks kacamata manusia itu sempurnalah kita. Menghidupkan panca indera yang ke-6, sixth sense. Melalui ini juga boleh hidupkan sixth sense, tapi saya tidak akan latih dalam program ini. Saya rasa dia tidaklah menjadi keperluan pada tuan-tuan untuk mendapatkan sixth sense kerana dia ada 2-3 aktiviti lain untuk kita menghidupkan panca indera kita yang ke-6. Namun kita perlu lebih halus kerana
kebarangkalian untuk kita diselewengkan atau ditipu daya oleh gelombang-gelombang lain yang akan berlaku. So yang ini boleh, tetapi saya tidak akan ajar dan saya tidak galakkan tuan-tuan belajar, kecuali jumpalah tok guru yang tuan-tuan nak jumpa bagaimana nak menghidupkan sixth sense. Tapi boleh digunakan. 4, untuk memberi keterangan pada jiwa resah gelisah. Jiwa tak tahu ni macam mana, kita rasa ada dosa lama, Allah ampun tak dosa kita tidak tahu, kita terpendam dengan kenangan-kenangan negatif dulu, yang akhirnya jiwa kita tak tentera, malah rasa bersalah, rasa berdosa. Mungkin kita ada kesalahan dengan orang tu dah mati, kita minta ampun dengan dia lagi, ataupun kita ada bersalah dengan orang, kita cari tak jumpa mana orang tu. Makin kita bila makin tua kan, kita makin sedar. So raja jiwa jadi tak tenang. So dengan kaedah di program ini kita akan jadi tenang. Kemudian khusyuk dalam ibadat dan solat, contohnya bagi orang Islam untuk khusyuk dalam solat, bila kita niat usolli pada zuhri contohnya, aku sembahyang pada zuhur ini, sebenarnya kita tengah menanamkan nilai, kita tengah set, kita tengah memprogramkan diri kita, aku ni tengah sembahyang. Jadi kalau kita berjaya memahami konteks memprogramkan, maka Allahu Akbar, khusyuklah kita. Dah tak fikir benda lain lah, sebab dia dah tahu menggunakan kaedah tadi. Kemudian memajukan jualan dan perniagaan bagi mereka nak bisnes, peniaga, atau seperti marketing dan sebagainya. Untuk perawatan, mungkin perawatan-perawatan yang boleh dibantu untuk kita. Ini pun kalau kita tak mampu tak apa, sebab program ini mungkin kalau anda mungkin sakit-sakit dan sebagainya, ada teknik dia. Tapi untuk latihan ini untuk diri sendiri, anda hanya memberi nilai-nilai yang baik untuk jadi sihat pada diri anda. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mengurniakan kesihatan pada diri anda, sebab kita adalah sebaik-baik kejadian. Namun ada benda-benda lain yang perlu anda faham tentang kesihatan ini dulu sebelum memprogram diri anda. Kerana kalau kita memprogram diri kita tanpa ilmu, dia tidak memberi makna. Bila tak memberi makna, tidak dapat diproses oleh minda bawah sedar kita. Sebab ada tajuk-tajuk berkaitan dengan kesihatan. Menyelesaikan masalah stres, kehidupan stres, PKP dan sebagainya, COVID lah, kita stres tak ada kerja, kita stres takut tu, takut ni. Ketakutan tu akan mendatangkan stres dan akhirnya boleh membawa masalah pada diri kita. Dan seraya ialah menyelesaikan masalah dan isu-isu ketagihan. Apapulah, ketagihan rokok, ketagihan pornografi, ketagihan seksual dan macam yang ada ini, supaya akhirnya boleh diselesaikan melalui kita memprogram minda kita. Baik, bagaimana cara nak memprogram minda? Ini slide yang utama yang sebenarnya anda nak kena faham bagaimana anda boleh buat sendiri selepas ini. Bagaimana cara kita nak memprogram diri kita, alpha state brainwave ini. Bagaimana kita nak tahu gelombang otak kita. Allah Ta'ala jadikan otak kita ni ada gelombang dia ketika dia berlakunya pertukaran maklumat, dia berputar gelombang dia. Kerana neuron-neuron yang bersambung. So, dia ada gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta dan gelombang delta. Ini gelombang yang Allah Ta'ala berikan pada otak kita. Setiap gelombang ni ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Macam sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan sedang mendengar saya punya taklimat ini, pastinya kita sedang berada dalam gelombang beta. Gelombang beta ni panggil gelombang minda sedar beta, di mana kita punya gelombang ini putarannya ialah 24 ke 14 CPS, circle per second. So, itulah gelombang dia. Dan namun pada masa ini kita boleh fikir dalam satu masa sehingga 9 benda. Dari 5 ke 9 benda kita boleh fikir dalam masa beta. Maknanya kita boleh fikir tu, terfikir ni, jadi kita tidak dapat fokus. Sebab tu biasanya otak kita ni 12% dia meninggalkan kesan dalam perbuatan manusia. Kalau kita kena tegur di gelombang beta, kena 9 kali tegur baru dia bergerak. Jadi anak kita ni kita cakap tergerak sebab masa dia dalam beta. Sebab tu dia tak faham. Sebab dia tak boleh fokus, sebab dia buat benda lain banyak. Jadi lepas beta dia akan turun ke bawah, dipanggil alpha, 14 ke 7 circle per second. Alpha ni mamai lah, mama nak tidur, mama ikan mamai. Kemudian gelombang seterusnya adalah theta. Theta ni kita makin dalam,
makna mata kita dah tutup tapi telinga kita dah masih mendengar lagi. Kemudian yang terakhir ialah delta, itu tidur. Program saya ni kita nak buat hanya di gelombang alfa dan theta saja. Bagaimana kita nak turun dengan otak kita ni gelombang ni daripada beta ke alfa dan theta melalui kaedah yang kita buat sendiri, kemudian kita program pada masa itu. Okey. Pertama sekali ialah secara natural yang Allah telah berikan, iaitu sebelum tidur dan selepas bangun tidur. Kita daripada beta nak tidur delta, kita kena lalu alfa dan theta. So, lakukan program pada masa itu. Ketika bangun tidur, delta ke beta, kita akan lalu theta dan alfa. Sekali lagi otak kita ada satu fokus. Dia hanya fokus satu saja dan dia buat. Dapat satu je terus buat. Dapat tu je terus buat. Ini ketika alfa dan theta. Ini dipanggil hypnosis state. Di sinilah sharp conscious mind. Kita punya minda bawah sadar kita akan semakin aktif dan reaktif dan kreatif dan aktif. Dia akan ambil dan jadi satu nilai baru dan kefahaman dia. Menggunakan bahasa yang kita gunakan bagi dia faham. Dan masa alfa dan theta ini saja yang kita boleh memprogramkan diri kita. Jadi kita akan buat reprogramming ini ketika alfa dan theta. Baik, kemudian kita di sini, so macam mana nak buat? Macam mana nak buat ni? Buat pertama ialah sebelum tidur dan selepas tidur. Yang kedua, kita sediakan program. Anda boleh dengar satu bisikan hikmah untuk membawa kerjaan kepada diri anda. Namun, apa yang boleh tuan-tuan buatkan ialah proses menurunkan brainwave dari beta ke alfa atau theta dilakukan melalui proses yang disebut sebagai induksi. Induksi ni macam kita kena disusunkan cakap dia satu, kita sebut 5, 4, 3, 2, 1. Itu. Dan kita boleh buat melalui sendiri ataupun dibantu oleh seorang terapis kalau tak buat sendiri. Maknanya sebelum tidur dah tak ada orang kacau, dah tutup mata sebelum kira dah baca semua. Dah sebut apakah yang kita nak ubah dalam diri kita dengan cara kita lembekkan badan kita. Lemahkan badan kita baring, kemudian kita tutup mata, kemudian kita nak ingat kenapa kita nak tadi, kita sebut dalam hati kita, bisikkan dalam hati kita dengan ucapan 5, 4, 3, 2, 1, aku sehat, kaya, berjaya dunia akhirat. Dah, begitu. Kan? Kalau kita nak, lepas tu nak baca doa pun tak ada masalah. Ada je proses. Esok pagi bila kita dah terkejut kan, kita bangun tidur esok pagi, mata kita merah tu, sebelum kita bangun betul, aku sihat, bahagia, ceria dan bahagia. Begitu cakap lagi. Dah. Lepas tu mandi ke sembahyang dan sebagainya. Ulangi setiap 48 jam setiap hari. Ucap dia gitu. Sebenarnya anda sedang menanam reprogram. Kita program secara sedar. Secara sedar apa yang kita nak. Sebab kadang-kadang kita dah diberi program tak program. Jadi kita diprogramkan oleh orang lain lah. Ini dipanggil self-talk. Bisikkan hati tadi. Ketika mana lagi kita alfa ni? Ada ketika kita sedang memandu. Kita alfa tengah mandu ni. Tengah mandu kan kita termenung sesuatu. Mandu. Ketika kita tengah gembira, kita melancong, alfa. Ketika kita dapat hadiah, kita tengah alfa. Ketika kita dapat pujian, kita alfa. Ketika kita tenang lepas solat, kita tenang kan. Gelombang kita penuh alfa. Masa ni masukkan nilai. Tapi kemudian tak perasan. Yang perasan ialah nak tidur dan bangun tidur. Jadi kita proses pada masa tu. Macam mana nak proses? Macam mana nak datang makna pada diri? Tadi kita cakap kan, ada ilmu. Tu macam mana supaya kita dapat makna. Bila dapat makna, boleh bertindak. Bila tak dapat makna, tak dapat bertindak. Saya nak tunjukkan anda ialah mengesan kecenderungan faham makna. Jadi, ke manusia ni, kita tengok berdasarkan dia visual ke, auditory ke, kinestetik. Nak dapat makna, ada orang cakap, dengar cakap mak ni, kenapa dia tak faham? Rupanya, dia bukan orang auditory. Dia orang visual. Dia faham kalau tengok mak ni baru dia faham. Kalau dengar mak ni dia tak faham sebab otak dia berfikir berdasarkan visual. Tengok mak ni lebih faham. Jadi beza tengok mak ni, dengar mak ni. Jom bersama dengan mak. Itu kinestetik. Itu ada 3 kita guna.
Kalau kita tak tahu otak kita ni cenderung ni apa, cara dia neuro linguist programming ni, jadi dia tak dapat makna. Cakap tak berguna. Kita buat cakap sebelum tidur, dia tak berguna, tak memberi makna pada dia sebab kita tak menggunakan cara otak kita berfikir. So otak kita fikir yang paling utama ada 3 cara: visual, auditory dan kinesthetic. Visual ni cara nak tahu senang. Anak kita, suami kita, masa kita fikir, mata kita terpandang mana. Kalau mata kita terpandang atas je, kita seorang visual. Masa kita fikir, kalau mata kita pandang tengah je, kita seorang auditory. Kalau masa kita fikir, kita suka tunduk. Fikir sambil tunduk. Bermakna kita kinesthetic. Kinesthetic ni kita kena sentuhan. Cakap kena sentuhan sambil bergerak. Maknanya kalau dia cakap tu, aku adalah, dia tepuk diri dia macam tu. Itu dia akan soal kinesthetic lah. Okey. Apa ayat-ayat dia? Ni ayat dia. Dan kita susun. Sekarang ni, anda nak apa? Contoh, anda seorang visual. Cabaran anda ialah apa? Saya nak anak saya, atau diri kita, jangan cerita orang lain, cerita diri kita. Katakan anda nak jadi orang yang magnet pada kasih sayang. Semua orang suka anda, semua orang sayang anda. Okey, so anda kena membayangkan, sebab anda seorang visual tadi. Anda kena sebelum tutup mata, kalau anda tak nak cakap pun, bayangkan semua orang peluk anda, semua orang sayang anda, dah tidur. Ada seorang, itu visual anda. Otak anda akan faham. So, bila bangun, otak anda akan menarik gelombang-gelombang yang lain untuk mendekati berdiri anda. Kalau anda seorang yang audio, anda kena cakap. Telinga anda kena dengar. Telinga anda kena dengar. Tutup mata, kena dengar. Aku, mulai hari ini, semua orang sayangkan aku dan cinta pada aku. Contoh. Kalau kinesthetic, anda kena gosok diri anda sendiri. Aku, mulai hari ini, aku disayangi oleh semua orang. Anda kena tepuk diri anda. Contohnya. Itu visual. Itu kinesthetic. So, anda kena tengok. Anda adalah daripada kalangan apa. So, anda kena pilihlah. Jangan panjang-panjang. Perkataan tu hanya 10 perkataan. Atau jangan lebih. Dan satu nilai. Jangan banyak-banyak. Atau aku sehat, bahagia, ceria. Tak boleh. Satu saja. Apakah nilai yang kita nak masuk pada hari ini? Katakan nilainya ialah kita nak supaya kita rajin membaca. Anak kita rajin membaca. So, kita seorang visual. Mulai hari ini, membaca buku, melihat buku. Sebab dia visual. Melihat dan membaca. Membaca dia ada bunyi, audio. Aku gembira dan bahagia bila melihat buku yang banyak. Cukup tidur. Melihat buku yang banyak, cukup stop. Jangan melihat, membelik, warna, dia tak tahu. Otak kita boleh proses. Otak kita boleh proses satu. Lepas 48 jam, masuk lagi satu. Nilai. Kata kita nak jadi, kata kita ada masalah dalam konteks perniagaan online kita, kamu yang tak klik. Apa kita kena buat? Mulai hari ini, kalau kita visual, aku melihat semua orang klik iklan aku. Stop dah. Jadi, kalau mendengar, aku mendengar bunyi klik-klik. Kan? Orang masuk dalam iklan aku. Contoh. Lihat berbondong-bondong orang pergi tengok iklan aku. Itu untuk kinesthetic. Anda kena lihat. So, saya dah bagi contoh perkataan-perkataan ni. Anda kena susun ayat anda sendiri dan anda cakapkan pada diri anda. Anda bayangkan, anda cakap atau anda sentuh diri anda, memprogram diri anda sebelum anda tidur, selepas tidur, atau ketika anda sedang memandu, ketika anda sedang relax dan bahagia. Maka otak anda akan faham dan anda akan proses. Setiap 48 jam proses. Baiklah. Kalau ada masalah, anda tak boleh, saya ingin izinkan saya untuk membantu anda. Saya telah membuat beberapa saya buat audio. Saya buat contohnya ini untuk mudah skor A. Saya buat satu rakaman dengan muzik yang akan menurunkan bandwidth ke alpha, dan kemudian dia akan memprogram kita. Anda kena guna earphone, anda memprogram kita, iaitu menerokai mati minda bawah sedar. Ini untuk reprogram minda untuk skor A. Atau nak dia rajin belajar. Anda dapat 2. Bila anda memiliki 1, anda dapat 2. 1 ialah untuk meneroka reprogram minda skor A ni, iaitu anda dengar siapa yang saya cakap,
berserta muzik yang perlahan untuk menurunkan minda bawah sedar anda ke minda bawah sedar. Dengan muzik tadi dia akan turunkan, kemudian saya program. Dia dengar apa yang saya cakap. Dan audio V, automatically dia akan dapat. Muzik ni saya ataskan sikit, tinggi sikit. Tapi video ucapan saya tu saya akan kecilkan. Jadi di bawah 18. Dipanggil saya membisikkan sesuatu. Jadi apa yang bila anda dengar saja muzik ni, anda memang tak berdengar. Saya pun cakap apa benda saya cakap ni. Gitu saja. Tapi sebenarnya saya dalam memprogram. Apa yang saya program tu saya akan bagi pada anda perkataan-perkataannya. Jadi kalau anda guna A pun boleh, B pun boleh. B itu santai-santai. Anda sebenarnya anda lebih dengan muzik, muzik yang menenangkan lah. Tapi sebenarnya saya sedang memprogram. Program. Jadi ini saya dah buatkan. Ini saya dah buatkan. Kalau anda terasa susah tadi nak buat sendiri, jadi saya dah buatkan. Anda perlu mohon, saya akan hantar Telegram ke, saya hantar email anda. Anda akan dapat audio A, audio B. Saya dah buat untuk minda skor A. Ada yang untuk program menjadi kurus, untuk berhenti merokok, untuk magnet kekayaan, untuk spiritual marketing, untuk happy family, untuk ikat kasih sayang suami isteri, anak beranak semua, untuk elak daripada berantakan, untuk supaya suami tak main kayu tiga, suami hanya mencintai kita saja, supaya dia kalau dia nampak perempuan cantik pun jangan ingat kita saja. Ini happy family lah. Bukan anti poligami, tidak. Supaya kita lebih mesra dalam keluarga, dan makin bahagia dalam keluarga. Untuk bebas ketagihan pornografi, kita tidak tahu apa berlaku pada anak kita, masuk diri kita ke. Sekarang ni macam mana cabaran berlaku. Kemudian ketagihan gadget. Ini semua tapi tuan-tuan perlu pergi link di dalam YouTube saya ni, bawah tu pergi klik link di bawah, kemudian boleh pilih mana yang nak, dengan pakej-pakej tertentu tadi, untuk tengok. Kalau tuan boleh buat sendiri, tak perlu. Sebab ni boleh buat sendiri. Saya dah bagi cukup dengan video percuma saya bagi ni. Tuan dah dapat macam mana nak buat sendiri. Alhamdulillah, moga ni menjadi amal soleh. Tapi kalau cuba buat tak berjaya dan ataupun tak tahu macam nak buat lagi, ini saya dah buat, dah siap dah. Puan hanya perlu dengar saja. Saya dengar dan saya tulis apa yang saya cakap. Saya tuliskan apa yang saya cakap tu sebagai inilah yang saya cakapkan. Maka anda dengar. Jadi ada audio A dan audio B adalah benda yang sama. Bezanya audio A ialah kita akan dengar butiran yang saya cakap. Audio B kita tak dengar, tapi butiran sama kat atas, tapi muzik yang lebih kuat berbanding dengan suara saya. Maka diprogram indah. Boleh dengar bila masa, dengan relax dan sebagainya. 15 minit ke 20 minit anda dengar setiap hari, maka ia boleh membantu memprogram minda kita balik. Ini. Namun saya ingin membawa pesanan terakhir saya ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Dalam konteks kita berikhtiar tadi semuanya tuan-tuan, namun kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qital wa huwa karhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menjelaskan diwajibkan ke atas kamu berperang, padahal peperangan itu adalah satu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya, untuk berubah je umpama berperang. Memang tak suka nak berubah, memerlukan satu, nak memprogram balik minda, memerlukan satu kekuatan. Dan pada masa ini kita memang boleh benci, tak sukalah benda menyebabkan kita susah dan sebagainya, kita rasa susah. Tapi harus ingat, boleh jadi yang kamu benci itulah yang baik bagi kamu. Mungkin program-program yang ada leceh lah, itulah ini, yang itulah baik bagi kita. Dan mungkin benda yang buruk itu kita suka main game, suka main, nanti aku dah umur 40, 50 aku berubah lah. Masa ni masa untuk aku nak main game, masa ni masa aku nak seronok-seronok, nanti dah tu taubat lah. Maka itulah buruk bagi kita.
Allah mengetahui dan kita tidak mengetahui. So ini sebagai ikhtiar, dan moga-moga dia akan membawa kebaikan. Mungkin anda rasa macam bagus untuk saya, Allah tahu. Mungkin ini bukan untuk anda. Mungkin saya tengok ini macam bukan untuk saya, betul. Sebab mungkin rasa macam best tapi tak sayang untuk saya. So ini adalah semua kerja Allah SWT. Ini sebagai ikhtiar kita. Ikhtiar kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucap terima kasih kepada semua yang mendengar. Saya harapkan daripada slide pertama sehingga slide yang tadi dapat mendapat sesuatu pada diri anda. Yang paling penting sekarang ini ialah bagaimana kita nak amalkan yang anda boleh amalkan tadi. Kalau anda tidak mampu dan anda rasa perlu bantuan, baik. Sebenarnya apa yang perlu anda lakukan ialah anda hanya perlu pergi ke ruang di bahagian bawah YouTube ini. Ada komen, saya ada bagi satu link, anda klik link itu. Kemudian anda akan pergi ke satu web yang mencerangkan tentang program ini untuk anda memiliki audio tadi. Tidak ada paksaan, dan itu jika anda perlukan. Tidak ada paksaan. Kalau anda boleh buat sendiri, alhamdulillah. Tapi saya yakin simple tadi, boleh buat sendiri. Boleh buat sendiri. Moga-moga ada manfaat, moga ada keberkatan dan kebahagiaan kesemuanya. Dengan ini saya menghalalkan dan mengizinkan perkongsian saya diamalkan dan digunakan. Dan ini semua ilmu Allah Ta'ala, bukan ilmu saya. Saya hanya pinjam sahaja daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan moga-moga mendatangkan kebaikan, moga kita menjadi orang yang paling baik, dan kemudian kita akan dijemput oleh Allah SWT juga dalam keadaan yang baik. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.